أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. InsyaAllah untuk rakaman kali ini kita akan tengok kita akan teruskan dengan usul fiqh, iaitu sumber dalil hukum yang keempat, iaitu al-qiyas. Ataupun kita sebut sebagai al-qiyas. Jadi dari segi definisi al-qiyas ni, kita boleh kata ia adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ini dari segi definisi bahasa lah, kan? Kita boleh kata sebagai definisi bahasa. Maksudnya qiyas tu apa? Kita adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dari segi bahasa. Maksudnya kalau ada dua perkara yang kita nampak macam dekat-dekat, maka kita boleh kata kita mengkiaskan A dengan B, kan? Okay, dari segi istilah syarak pula, so istilah ni banyak maksud. So kita boleh kata dia adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas dengan sesuatu yang ada nas dari segi hukumnya. Maksudnya hukum dari segi nas itu menceritakan tentang hukum perkara lain yang ingin dikiaskan. So kita boleh kata menyamakan sesuatu yang tiada nas, maksudnya tiada hukum lah, dengan sesuatu yang lain yang disebutkan hukumnya di dalam nas. So nas tadi tu dia boleh membawa kepada Quran ataupun sunnah ataupun ijma'. Jadi qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang tiada nas dengan sesuatu ataupun sesuatu yang tiada hukum dengan sesuatu lain, sesuatu yang lain yang disebutkan hukumnya di dalam nas. Itu dari segi istilah syarak. Jadi kita akan tengok contohlah, apakah contoh-contoh qiyas yang ada. Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada rukun qiyas. Jadi yang pertama adalah al-aslu ataupun arkanul qiyas. Jadi yang pertama adalah al-aslu. Yang kedua adalah hukmul asli. Yang ketiga adalah al-far'u. Yang keempat adalah al-illah. Okay, al-aslu ni apa? Al-aslu ni adalah hukum ataupun perkara yang disebutkan oleh nas, hukumnya. Hukum yang disebutkan oleh nas. Atau perkara yang disebutkan hukumnya di dalam nas. Okay, hukum al-aslu ni, dari hukum lah, hukum asal. Maksudnya hukum tadi tu, yang ni lah,
Hukumnya itu adalah apa? Hukumul asli tadi. So, hukumnya itu adalah hukumul asli. Al-aslu tu apa? Perkara dia. Perkara yang disebutkan hukumnya di dalam nas. Hukumul asli tadi, hukumnya yang disebutkan di dalam nas. Al-far'u adalah perkara yang tidak disebutkan di dalam nas tadi. Dan biasanya al-far'u ni akan merujuk kepada perkara yang barulah. Maksudnya perkara-perkara yang lama kebanyakannya telah dibincangkan di dalam nas. Illah ni adalah sifat yang ada di dalam al-aslu yang menjadi punca hukum. Okay. Kemudian yang terakhir nanti, yang ni bukan yang kelima lah, tapi yang terakhir nanti kita akan dapat natijah. Okay, kita tengok kepada contoh. Kita tengok contoh. Gunakan hijau. Okay, al-aslu, maka kita bagi contoh apa hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. So, kita bagi contoh al-khamru ataupun arak. Hukumul asli, maka hukum yang ada pada arak tadi. Hukumnya adalah haram minum. Al-far'u, apakah isu-isu baru yang kita nak kiaskan dengan arak? Sebagai contoh, apa dadah? Apa lagi? Wine. Apa lagi? Alkohol. Dan lain-lain lah. Soalah dia, kita tengok. Apakah sifat yang ada pada arak itu yang menjadikan ia diharamkan? So, arak tu dia ada banyak sifat. So, antara sifat dia, arak itu dia adalah cecair. Sifat dia yang pertama mungkin dia cecair. Okay. Kemudian, ia juga mungkin merujuk kepada peramai anggur. Al-khamru itu merujuk kepada peraman anggur. Kemudian, al-khamru itu juga, apa sifat yang ada pada dia? Memabukkan. Kita sebut sebagai al-iskar. Jadi kita akan tengok, daripada banyak-banyak sifat tadi tu, apakah sifat yang ada pada al-far'u yang sama, yang menjadikan al-far'u itu akan memakai hukum al-aslu. Yang akan menjadikan al-far'u memakai hukum al-aslu. Apakah sifat yang sama? So kalau kita perhati, adakah cecair yang menjadikan arak itu diharamkan? Jadi kalau kita kata cecair itu adalah sifat yang menjadikan arak itu diharamkan, maka kita akan haramkan semua perkara yang melibatkan cecair. Ataupun kita kata al-khamru itu merujuk kepada perapan atau peraman anggur sahaja. Maka kalau al-khamru itu ataupun sesuatu minuman yang beralkohol itu dihasilkan daripada bukan peraman anggur, contohnya daripada peraman beras ataupun peraman limau ke yang selain daripada anggur, maka ia dibenarkan. Walaupun ia memabukkan. Tetapi sifat yang ada pada al-khamru itu yang menjadikan ia diharamkan adalah sifat al-iskar.
Sebab apa? Sebab al-iskar itu ada pada al-far'u dan ada pada dadah, wine dan alkohol tadi. Jadi, kita boleh putuskan bahawa setiap perkara yang memabukkan, maka ia adalah diharamkan. Kan? So, natijahnya apa? Dadah adalah haram. Bukan dadah haram, maksudnya ambil dadah haram. Alkohol, ambil alkohol haram. Apa lagi? Ambil wine haram. Jadi inilah perkara-perkara proses kita sebut tadi dalam contoh kepada rukun al-qiyas. So, banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita boleh lihat. Dan saya bagi contoh lagi. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan al-aslu tadi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalaulah kamu diseru untuk bersalat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada Allah SWT atau berzikir mengingati Allah SWT. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Jadi kita boleh lihat kepada al-aslu itu Allah SWT secara jelas mengatakan bahawa apa benda yang diharamkan. Wa dzarul bai'. Jadi al-aslu itu kita merujuk kepada al-bai', jual beli. Jual dan beli. Al-bai' wa syira'. Kemudian hukumul asli tadi. Hukum asalnya apa? Hukum asal adalah haram jual beli sewaktu azan yang kedua. Kan? Asalnya apa tadi? Menjual beli ketika azan kedua. Kemudian hukum asalnya apa? Hukum asal tadi daripada yang atas tu adalah haram menjual dan juga membeli ketika azan Jumaat yang kedua, selepas azan Jumaat yang kedua. Kemudian al-far'unya apa? Al-far'unya kita boleh kiaskan dengan apa sahaja urusan selain daripada jual beli yang dilakukan selepas daripada azan tadi. Sebagai contoh, sewa kan. So akad sewa dikiaskan dengan akad jual beli ketika solat Jumaat, ketika waktu selepas azan Jumaat. Begitu juga dengan akad muamalat yang lain, akad pajak gadai, apa lagi, akad nikah. So bila ia dilakukan selepas, masa kita nak kiaskan tadi tu, akad nikah yang dilakukan selepas azan yang kedua, akad sewa yang dilakukan selepas azan yang kedua, akad pajak gadai yang dilakukan selepas azan yang kedua. So kita nak kiaskan dengan apa tadi? Apakah illah yang menyebabkan jual beli tadi itu diharamkan? Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi diharamkan itu sebab kan, kita takut terlepas daripada solat Jumaat. Jadi bila ada berlakunya akad jual beli, ketika waktu tersebut kita takut terlepas daripada solat Jumaat. Jadi apa sahaja akad yang kita tengok boleh yang mempunyai illah yang sama, dan maksudnya apa? Perkahwinan selepas azan Jumaat itu boleh menyebabkan terlepas solat Jumaat. Akad muamalat yang lain juga boleh membawa kepada terlepas daripada solat Jumaat. Maka kita kiaskan dengan haramnya menjual beli ketika selepas daripada solat, selepas daripada azan yang kedua. Maka natijah yang kita dapat adalah haram berkahwin selepas azan yang kedua. Haram menyewakan rumah akad
sewa rumah itu termeterai ketika solat Jumaat. Dan haram juga akad ar-rahnu, pajak ataupun pajak gadai selepas daripada azan yang kedua. Dan kita kena ingat, apabila dibincangkan ataupun apabila disebutkan tentang natijah tadi itu, ia bukan bermaksud hukum itu baru dijumpai, tidak. Hukum itu telah ada. Kan, hukum haram perkahwinan selepas solat Jumaat itu telah ada. Cuma ia lampak, kan, dia macam, sebab tu kita kata qiyas itu dia menampakkan izhar hukum yang telah ada di dalam al-far'u tadi, telah ada di dalam al-far'u. Dan sebagai contoh, apa sahaja lagi perkara-perkara yang lain yang datang selepas ini yang mungkin diberikan dengan nama yang lain, tetapi ia mempunyai sifat al-iskar. Kan, ia mempunyai sifat al-iskar, maka ia tetap haram. Bukan bermaksud bila benda baru keluar, so kita macam, kita kaji, kata dia ni hukum baru bagi perkara itu adalah haram sebab ia adalah perkara yang baru. Tidak. Hukumnya once bila dia diciptakan dan dia memabukkan, maka hukumnya di situ adalah haram. Dan hukumnya di situ adalah haram. Kecuali, sebab apa? Sebab qiyas tadi itu, dia menunjukkan hukum yang seolah-olah macam tersembunyi di dalam perkara yang baru tadi. So, sebab itu kita kata, natijah ataupun hukum far'u itu, dia bukanlah hukum yang baru, tetapi ia adalah menunjukkan hukum yang ada sebab dia dah sama dengan hukum al-aslu. Okay. So seterusnya, penting sebab apa? Sebab lepas ni kita akan bincang pula syarat-syarat bagi setiap rukun. Syarat-syarat bagi setiap rukun. So kita dah tengok tadi, syarat yang pertama, rukun yang pertama adalah al-aslu. Okay, jadi syarat hukum al-aslu itu mestilah, yang pertama, al-aslu itu dia mesti asal betul. Kan? Maksudnya apa? Bukan furu' kepada asal yang lain. Maksudnya apa? Furu' itu, al-far'u tidak boleh dikiaskan dengan al-far'u juga. Al-far'u itu mestilah dikiaskan dengan al-aslu. Al-far'u dikiaskan dengan al-aslu. Okay, kemudian yang kedua, hukum al-aslu itu, so yang ni tadi yang al-aslu. Okay, yang kedua, rukun yang kedua adalah hukum asal. Hukum al-aslu. Yang ni kan. Yang kedua, hukum al-aslu. So hukum al-aslu itu mestilah sabit dengan nas. Sama ada Quran ataupun hadis. Okay, kalau sabit dengan ijma', ada khilaf. Ada boleh ataupun tak boleh. Sama ada boleh ataupun tidak boleh. Okay, tetapi yang penting, hukum al-aslu itu mestilah sabit dengan nas. Kan? Sebab apa? Sebab dia menjadi asal. Bagaimana kita nak kiaskan sesuatu yang bukan menjadi asal ataupun yang tiada dalil? Kan? Bagaimana kita nak mengkiaskan sesuatu yang tiada dalil? Okey. Yang kedua,
Hukum al-aslu itu mestilah sesuatu yang boleh diketahui maknanya. Kita panggil sebagai ma'qulul makna. Maksudnya apa? Kita boleh, akal boleh tahu. Boleh tahu illahnya. Atau boleh mencari, tahu atau cari illah bagi hukum tadi. Kan kita sebut tadi tu, hukum al-aslu itu, di dalam hukum al-aslu itu adanya illah. Kan? Sebab apa? Ada perkara-perkara yang tidak kita ketahui dia punya makna dia. Dan sebagai contoh, bila melibatkan perkara-perkara yang ta'abudiyah. Yang melibatkan ibadat. Ibadat ini kita tak tahu maksud dia. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Jadi, bagaimana kita nak mengkiaskan dengan solat 5 waktu? Solat zuhur sebagai contoh. Kan? So, kita nak kiaskan ibadat-ibadat yang lain dengan solat zuhur. Dan kita kata ibadat yang baru itu perlu dibuat. Sebab apa? Sebab dia dikiaskan dengan solat zuhur. Kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ia adalah sesuatu yang bersifat ta'abudiyah ghairu ma'qulul makna. Maksudnya apa? Kenapa solat zuhur itu 4 rakaat kita tidak tahu? Kan? Subuh 2 rakaat. Kenapa kita tak tahu? Sebab ia adalah sesuatu yang ibadat dan ghairu ma'qulul makna. Kita panggil ghairu ma'qul makna. Dan ghairu ma'qulul makna. Begitu juga dengan perkara-perkara yang melibatkan apa lagi? Miras. Kan? Faraid. Kan? 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3. Jadi semua ini adalah sesuatu yang ghairu ma'qulul makna. Kita tidak tahu. Jadi bila kita tidak tahu, kita tak boleh kiaskan perkara tersebut dengan perkara-perkara yang lain. Okey, yang ketiga. Hukum asal itu, yang ketiga ni maksudnya syarat yang ketiga bagi hukum asal. So, yang ketiga adalah mestilah illah yang ada pada hukum asal boleh dipindahkan kepada al-far'u. Kan? Sebab apa? Jika illah tadi itu yang ada pada al-aslu tidak boleh dipindahkan, maka proses kias tidak, jika tidak, proses kias tidak sempurna. Kan? Sebagai contoh, salat qasar ketika musafir ataupun berbuka puasa ketika musafir. Solat qasar ini daripada 4 jadi 2.
musafir daripada puasa, kita buka puasa. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan, ataupun kalau kita lihat kepada ilah yang mungkin menyebabkan Allah SWT membenarkan mengqasarkan solat daripada 4 kepada 2, ataupun Allah SWT membenarkan daripada berpuasa kepada berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika musafir, adalah mungkin satu disebabkan penat, ataupun kita panggil sebagai masyaqqah, ada kesulitan. Sebab apa? Sebab musafir itu memang terkenal sebagai kesulitan. Maksudnya orang dalam keadaan musafir banyak akan berjumpa, akan menghadapi kesulitan. Yang kedua, mungkin juga disebabkan musafir itu sendiri, atau kita panggil sebagai as-safaru, perjalanan. As-safaru. Okey, kalau kita letak kepada masyaqqah, kalau kita letak kepada masyaqqah, maka ia sukar untuk dipindahkan kepada al-far'u. Sukar untuk dipindahkan kepada al-far'u. Okay, jadi nanti kita akan tengok dalam perbincangan ilah selepas ini bagaimana proses ini dikenal pasti. Okey, kemudian yang keempat, tentang hukum asal tadi itu, dia mestilah bukan khususiat Nabi. Khususiat Nabi. Sebab bila ia adalah sesuatu yang dikhususkan kepada Nabi SAW, maksudnya hukum al-aslu itu, hukum sesuatu perbuatan itu dikhususkan kepada Nabi SAW, maka kita tak boleh kiaskan dengan perkara tersebut. Sebagai contoh, Nabi kahwin lebih dari 4. Kan? So, kita tidak boleh kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Dia kata Nabi boleh kahwin lebih daripada 4, aku nak kahwin lebih daripada 4. Tak boleh perkara tersebut. Begitu juga dengan kita panggil sebagai Nabi SAW membenarkan Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit untuk menjadi saksi bagi 2 orang. Maksudnya dia punya keadaan dia sama dengan 2 kali ganda. Maksud kita tahu bahawa fastashidu syahidaini min rijalikum. Dan untuk menjadi saksi mesti 2 orang. Tetapi Nabi SAW benarkan kepada Khuzaimah bin Thabit menjadi saksi bagi 2 orang. Maksudnya dia seorang jadi saksi cukup untuk mewakili 2 orang. Dan Nabi SAW sebut, man syahida lahu Khuzaimatu fahuwa hasbuh. Cukuplah. Sesiapa yang maka Khuzaimah menjadi saksinya, maka cukuplah Khuzaimah. Maksudnya maka cukuplah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada syarat bagi al-furu'. Al-far'u. Yang pertama syaratnya adalah mestilah al-far'u tidak disebutkan hukumnya di dalam nas. Kenapa? Kalau al-far'u itu sudah ada hukumnya di dalam nas, maka ia tidak perlu kepada proses qiyas. Tidak perlu kepada proses qiyas. Dan sebab apa? Sebab kita ada kaedah la ijtihad fi ma'radin nas.
La ijtihad ma'an nas. Jadi kalau sesuatu itu sudah ada nas, maka kita tak perlu kepada ijtihad. Ijtihad ini adalah untuk sesuatu yang belum ada nas. Sebagai contoh, kan, Allah SWT menyebutkan tentang apa nama, hukum-hukum yang telah disebutkan secara jelas. Contohnya Allah Taala kata siapa yang membunuh secara tersilap, maka dia kena membebaskan seorang hamba. So kita tidak boleh kiaskan hukum membebaskan, hukum apa nama, membunuh secara tersilap itu dengan perkara-perkara yang lain, kerana ia telah disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Okay, yang kedua, syarat al-far'u. Mestilah ada sifat al-aslu. Sifat al-aslu. Ataupun kita sebut sebagai illah. Sifat ini boleh juga membawa kepada illah. Jadi di dalam al-far'u itu mestilah ada ciri-ciri ataupun ada illah daripada al-aslu. Kan? Jika tidak, maka bagaimana kita nak menyamakan tadi antara al-far'u dan juga al-aslu. Jadi kalau tidak ada sifat yang sama, kan, di dalam al-far'u itu tidak ada sifat yang sama, maka kita telah mengkiaskan dua perkara yang tidak sama. Jadi bagaimana kita boleh mengkiaskan dua perkara yang tidak sama dan kita mencari hukum tersebut, maka ia adalah sesuatu yang tidak tepat. Kan? So dekat sinilah kita panggil sebagai qiyas ma'al fariq. So kita kiaskan sesuatu yang tidak sama. Bagaimana kita boleh mengkiaskan sesuatu yang tidak sama, maka hukum yang terzahir itu adalah satu perkara yang salah. Okay, seterusnya yang keempat, syarat illah. Apakah syarat illah yang perlu ada? Kan? So illah itu nanti kita akan tengok apa illah itu. Jadi illah ini ialah menjadi asas kepada proses qiyas. Sebab tanpa kita mengenali illah, bagaimana kita nak menzahirkan ataupun mencari hukum yang sama bagi perkara al-far'u tadi, bagi perkara yang baharu. Okay. Yang pertama, qiyas itu mestilah sesuatu yang kita panggil sebagai sifat yang zahir. Wasfan zahiran. Sifat yang zahir. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita boleh nampak. Sesuatu yang boleh diukur. Kan? Sebab apabila ia sesuatu yang tidak boleh diukur, maka susahlah untuk kita mengkiaskan. Sebagai contoh, apa nama, tentang musafir tadi. Kan? So, penat itu adalah sesuatu yang sukar untuk diukur. Kan? Boleh jadi orang itu dia bermusafir tetapi dia tidak penat. Boleh jadi orang dia bermusafir menggunakan kapal terbang, dia tidak penat. Dan boleh jadi orang yang bermusafir jalan kaki itu akan lebih penat walaupun tidak sampai kepada dua marhalah.
Jadi kita boleh tengok bahawa untuk menilai ataupun menentukan safar itu lebih mudah. Sebab safar itu hanya perlu merujuk kepada jarak yang lebih daripada 2 marhalah. Tetapi masyaqqah itu sukar untuk sukar untuk diukur. Jadi bila sukar untuk diukur, maka masyaqqah itu tidak sesuai untuk menjadi illah kepada dibenarkan salat qasar daripada 4 kepada 2. Jadi illah dibenarkan salat qasar, illah dibenarkan iftar itu adalah dengan dengan as-safaru. Jadi safar itu yang menyebabkan ataupun membenarkan seseorang Muslim salat 4 kepada 2 dan juga membenarkan seseorang Muslim untuk beriftar, berbuka puasa pada bulan Ramadan disebabkan musafir. Okay, syarat yang kedua bagi illah. Mestilah terpanggil sebagai wasfan mundabit. Apa nama? Jitu. Mundabit. Wasfan mundabit. Dan sifat yang jitu. Mempunyai satu sifat yang jitu. Dan satu sifat yang tertentu. Kan? Yang bila kita sebut tentang jitu, dia mesti sama antara semua orang. Ni yang kita sebut tadi tu tentang antara penat atau masyaqqah dan juga dengan safar. Di safar ini dia sama untuk semua orang. Masyaqqah ini dia berbeza. Sebab itu masyaqqah itu tidak boleh menjadi illah, tidak dikatakan sebagai illah yang membawa kepada ataupun yang membenarkan kepada pengurangan rakaat solat. Dan dia mesti mundabit. Okey, kemudian yang ketiga, illah itu mestilah sesuai dengan hukum. Sebagai wasfan munasiban lil hukmi. Wasfan munasiban lil hukmi. Jadi kalau tidak sesuai, maka tidak boleh, illah itu tidak boleh menjadi satu sifat pada perkara tersebut. Kan? Sebagai contoh, kita tengok arak dengan mabuk. Ini sesuai. Kan? Tapi kalau arak itu sifatnya tadi itu kita kata air ataupun cecair, maka dia tidak sesuai. Okay, kemudian yang keempat, illah itu mestilah boleh dipindahkan kepada yang lain, kepada al-far'u. Sebab kalau illah itu tidak boleh dipindahkan, maka ia tidak boleh dikiaskan. Illah itu, sifat itu mestilah sama. Okay, kemudian yang kelima, illah itu tidak dimansuhkan oleh syarak. Kerana jika ia dimansuhkan oleh syarak, maka illah tadi itu tidak dikira. Ini sebagai contoh, kita tahu bahawa seorang lelaki
yang menyetubuhi isterinya ketika bulan Ramadan, kan, dia kena bayar, dia kena tebus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba. Yang kedua, puasa 60 hari. Yang ketiga, bagi makan. Jadi, ada satu kisah. Ada seorang ulama ni, dia ditanya oleh seorang sultan pada waktu dia hidup lah, kan. So, sultan tu tanya, sultan tu cakap, aku telah menyetubuhi isteri aku pada bulan Ramadan. So, apa yang ulama tu dia buat, dia kata kalau macam tu, tuan, kamu kena puasa 60 hari berturut-turut. Sebab apa? Sebab menebus hamba bagi orang kaya ni mudah, kan? Tetapi untuk berpuasa itu jadi susah. So, dia kata kafarah itu, illah pada pandangannya adalah az-zajru. So, dia kata az-zajru itu mengancam, memberi ancaman. Adalah ancaman bagaimana untuk orang yang kaya, dia tidak akan rasa terancam dengan untuk menebus hamba. Katakan kalau hamba punya harga 100,000. Maka untuk seorang yang kaya yang menjadi sultan untuk membayar harga 1,500,000 bagi membebaskan hamba, jika ada, maka ia masih belum mengancam, kan? Jadi apa yang kena buat? Ulama tadi itu mencadangkan ataupun memutuskan bahawa sultan perlu berpuasa 60 hari berturut-turut. Tapi hakikatnya dalam ayat tersebut Allah Taala tidak menceritakan secara jelas apakah illah bagi ayat tersebut atau illah bagi hukum tersebut. Ya, adalah sebahagian asatiza, sebahagian ulama yang tersilap, kan, dalam menilai perkara ini, kan. Jadi dalam keadaan itu yang tepatnya adalah dia perlu membebaskan hamba. Sebab apabila Allah SWT mewajibkan untuk membebaskan hamba, maka ada maqasid lain yang perlu yang ingin mungkin dicapai oleh Allah SWT. Kita lihat kepada maslahat, bukan maslahat az-zajru semata-mata, tetapi maslahat kepada hamba tadi itu untuk dimerdekakan. Begitu juga dengan suami isteri. Lelaki perempuan. So, lelaki 2, perempuan 1. Lelaki 1, perempuan 2 ni dari segi harta. Jadi, kalau kita nak mengatakan bahawa kita nak sama atas dasar keadilan, atas dasar taswiyah, dan atas dasar ilahnya taswiyah, dan kita nak kiaskan perkara tersebut, maka ia tidak dibenarkan. Sebab apa? Ia adalah sesuatu yang tidak diiktiraf oleh syarak, kan? Ia adalah sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Jadi kita mungkin beristihad, tetapi akhirnya ada sebahagian perkara yang Allah SWT tidak tidak benarkan. Seterusnya, macam mana kita nak tahu illah, kan? Cara tahu ataupun tentukan illah. Kita kata tadi illah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka apakah cara untuk kita menentukannya? Ada banyaklah, jadi anda mungkin fokus kepada yang mudah sahaja. Pertama adalah melalui nas.
Melalui an-nas. Maksudnya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga hadis. Sebagai contoh, Allah Taala kata apa? Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala kata li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah. Allah kata apa? Antara illah Allah SWT mengutuskan para rasul adalah li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Iaitu supaya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hujjah ke atas orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? So itu disebutkan secara spesifik di dalam Quran dan juga hadis. Begitu juga dengan ayat yang lain. Kan? Allah Subhanahu wa taala melarang daripada mengumpulkan harta semata-mata dan tidak beredar. Dan Allah kata apa? Li'alla yakuna kaila yakuna dulatan kaila yakuna dulatan bal aghniya'a minkum. Ataupun dia kata li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da ar-rusul. Supaya ia tidak dijadikan hujjah oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Maksudnya apa? Allah telah mengutuskan para rasul dan rasul itu diutuskan kerana sebagai pendakwa, sebagai penyeru supaya ia tidak menjadi hujah orang yang bukan Islam nanti untuk memberikan alasan. Dan juga banyak lagi contoh-contoh yang lain. Begitu juga dengan yang kedua adalah nak cari tahu melalui ijma'. Jadi para ulama bersepakat untuk menentukan satu-satu perkara. Dan akhirnya mencapai tahap ijma'. Sebagai contoh, tentang al-akh al-syaqiq. Akh syaqiq ini adalah adik-beradik ibu dan bapa. Tapi ada lagi al-akh li abin. Lagi al-akh li umin. Jadi secara ijma'nya mengatakan bahawa apabila bertembung antara al-akh al-syaqiq, al-akh li abin, maka kita kena dahulukan siapa? Dahulukan yang ni lah. So inilah yang dikatakan dan benda ini tidak dalam Quran tetapi ia merupakan satu perkara yang ijma' di kalangan para ulama. Okay, kemudian yang ketiga adalah ni kita bagi yang simple je. As-sabru wa taqsim, ni penapisan. As-sabru wa taqsim. Jadi kita akan tengok kepada sifat-sifat yang ada pada sesuatu perkara. Sebagai contoh rokok. Sebagai contoh arak tadi. Jadi arak itu dia boleh jadi cecair sifatnya. Dia boleh jadi daripada anggur. Dia boleh jadi daripada disebabkan dia mabuk. Jadi ini adalah ilahnya. Maka apa yang nak kena buat? Kita akan tengok sesuai tak sesuai cecair menjadi ilah kepada larangan arak. Kerana apa? Kalaulah cecair itu menjadi ilah kepada larangan arak, maka setiap orang yang duduk setiap orang itu
setiap perkara yang menjadi secair itu tidak boleh digunakan kerana arak itu tidak boleh digunakan disebabkan sifatnya sebagai cecair. Begitu juga dengan anggur. Maksudnya apa? Arak yang dibuat selain daripada anggur, maka ia dibenarkan. Tetapi proses itu tidak habis di situ. Kan yang akhirnya diputuskan bahawa perkara yang menjadikan arak itu sebagai haram adalah perkara yang mabuk. Okay, begitu juga dengan dalam hadis Nabi SAW melarang daripada jual beli az-zahabu bil-zahabin. Az-zahabu, kemudian Nabi yang ni jual beli yang kita panggil sebagai ribawi lah, item ribawi. Nabi sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-sya'iru bil-sya'iri wal-birru wal-bar'u bil-barri wal-tamru bil-tamri wal-zabibu bil-zabibi wa fi riwayati wal-malh. Jadi kita ada az-zahab, kemudian kita ada al-fiddah, kemudian kita ada asy-sya'ir, dan kita ada al-bir, al-bar. Kemudian kita ada at-tamru, dan kita ada az-zabib, dan kita ada al-malh. Jadi item-item ribawi ini tidak boleh kita beli secara bertangguh. Kan? Tidak boleh beli secara bertangguh bila melibatkan pertukaran lah. Jadi ulama tengok kenapa az-zahabu itu tidak boleh. Kenapa asy-syair itu tidak boleh ataupun dia termasuk di dalam item ribawi. So antaranya mungkin ulama kata ia adalah mata wang. Kemudian yang kedua, mungkin disebabkan ia boleh ditimbang. Yang ketiga, ia adalah makanan. Dan ia adalah makanan. Yang keempat, makanan ruji. Dan ia adalah makanan ruji. Jadi sebenarnya hadis ini adalah antara hadis yang jadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Kan? Jadi yang kata ia adalah makanan, maka makanan-makanan akan dikiaskan dengan perkara ini. Saya nak beli apa sahaja makanan yang melibatkan pertukaran makanan, roti dengan roti, beras dengan beras, maka mestilah pada yadan biyadin. Yadan biyadin. Bagi yang mengatakan bahawa ia adalah mata wang, maka mata wang adalah item ribawi. Kan? So bila item ribawi mestilah yadan biyadin. Kan begitu juga dengan mata wang duit kertas yang ada pada hari ini. Okay, jenis kias. Jenis kias. Yang pertama adalah qiyasul aula kita panggil. Al-aula. Yang kedua, qiyasul musawi. Yang ketiga adalah qiyas adna.
Okay. Qiyasul aula ni maksudnya apa? Kita mengkiaskan sesuatu yang lebih besar dengan sesuatu yang lebih kecil. Kan? Sebagai contoh, Allah Ta'ala kata apa? Fala taqul lahuma uffin. Kan Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu kata uff. Kan uffin. Okay, uff ni kalau kita tengok dari segi definisi banyaklah sebagian ulama bincangkan tentang uff. Tapi antaranya yang termasuk di dalam uff ni juga, dia bukan semata-mata kata dan uff ini dia macam macam tu je. Kan? Bila minta tolong, macam tu je. Kita mendengus itu pun sudah dia masuk bawah uffin. So, bila kita kata uff itu tidak boleh, maka yang lebih besar daripada uff, yang lebih besar daripada bercakap uff itu adalah lebih aula untuk tidak boleh. Contohnya macam pukul. Contohnya macam pukul. Jadi dekat sini lah yang kita kata sebagai qiyasul aula. Kita mengkiaskan pukul ibu bapa dengan uff. Kan? Sedangkan uff itu lebih rendah daripada pukul ibu bapa. Pun boleh. Qiyasul musawi ni yang selalu kita buat lah. Yang selalu kita bincang tadi tu tentang iskar. Kan antara arak yang ada iskar dengan dadah yang juga ada unsur iskar. So itu adalah qiyasul musawi. Ataupun dalam ni, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Dan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi termasuk juga dalam memakan harta anak yatim itu adalah orang yang dia tidak makan tetapi dia menggunakan ataupun dia membazirkan harta anak yatim pun termasuk juga dalam orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Qiyasul adna ini adalah mengkiaskan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang lebih rendah. Kan? Sesuatu yang lebih tinggi dengan sesuatu yang lebih rendah. Contohnya kita mengkiaskan mengkiaskan sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang lebih tinggi. Contohnya kita kiaskan air ganja dengan arak. Sebagai contoh kan, mungkin ganja itu dari segi mabuknya tidak sama dengan mabuk arak. Jadi tapi dari segi sifat iskar itu ada. Jadi kita kiaskan ganja yang lebih lemah memabukkan itu dengan arak yang lebih kuat untuk memabukkan. Itu sebagai contoh je lah. Itu sebagai contoh. Okay, kemudian yang terakhir kita akan tengok dari segi kehujahan. Qiyas. Kehujahan qiyas ni kita boleh kata daripada Al-Quran. Iaitu Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ya ulil absar. Ataupun afala taqilun. Jadi apa kaitan berakal itu dengan qiyas? Dan apa kaitan fa'tabiru itu dengan qiyas? Dekat sinilah para ulama jadi kita panggil sebagai wajhul tilalah atau wajhul istidlal. Apakah bagaimanakah daripada ayat tadi itu ulama itu memahami ataupun cara mengambil dalil wajhul istidlal itu, cara mengambil dalil daripada ayat Al-Quran itu ataupun dalam hadis itu bagaimana untuk dia dikeluarkan hukumnya. Kan? Jadi termasuk dalam qiyas itu adalah qiyas itu termasuk juga dalam cara ataupun dalam qiyas itu dia menggunakan akal. Jadi ia juga termasuk daripada dalam fa'tabiru, termasuk juga dalam afala taqilun.
Kemudian di dalam hadis juga, kan, ni tentang hadis Muaz bin Jabal ketika dia diutuskan ke Yaman. Jadi Nabi kata apa yang pertama? Nabi kata, dia menjawab, uh, ketika dia ditanyakan dengan sesuatu perkara yang dia tidak tahu, maka dia akan buat apa? Dia akan rujuk kepada Quran. Kemudian yang kedua, dia akan rujuk kepada hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia kata ajtahid bi ra'yi wala alu. Dan saya akan berijtihad dengan pandangan saya dan juga saya tidak akan melampau. Jadi termasuk juga qiyas itu adalah salah satu daripada usaha berijtihad. So ijtihad salah satunya itu adalah qiyas. Jadi qiyas itu dibenarkan. Tapi ada sebahagian orang yang cuba mengkritik penggunaan qiyas, kan, macam yang kita pernah bincang bahawa seperti dengan alasan mengatakan bahawa Iblis telah menggunakan qiyas dan dia telah sesat. Kan? Iblis telah menggunakan qiyas dan dia telah sesat. Kan? Iblis mengkiaskan diri dia dengan api. Ya, Iblis mengatakan bahawa dia diciptakan daripada api, manakala Adam itu diciptakan daripada tanah. Jadi mengkiaskan antara api dengan tanah, yang mana api itu lebih mulia daripada tanah sebagai contoh, maka dia kata begitu juga aku lebih mulia daripada Adam. Dan aku tidak akan menyembah ataupun tunduk kepada, sujud kepada Adam. Jadi begitu juga dengan hadis yang lain. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengkritik tentang penggunaan tentang qiyas. Sebagai contoh, Sayyidina Ali dia kata, kalaulah qiyas itu adalah sesuatu yang dia kata kalaulah agama itu adalah sesuatu yang bergantung kepada akal, maksudnya seolah-olah macam orang yang mengatakan bahawa kumpulan kedua yang mengatakan bahawa qiyas itu tidak boleh, dia ambil pandangan Sayyidina Ali ni. Dia kata, "Lau kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'yi la kana batinul khuffi aula bil mashi min zahirihi." Sayyidina Ali dia kata, kalaulah agama itu semata-mata bergantung kepada ar-ra'yi, kan? La kana batinul khuffi, nescaya dalam khuf itu lebih aula untuk disapu berbanding dengan luarannya, kan? Lebih-lebih lagi iaitu luaran di bahagian atasnya, kan? So, bila kita sapu khuf ni, kita tak sapu yang kat bawah, sedangkan yang bawah itulah yang tapak kaki itulah yang kita pijak. Kita sapu dekat bahagian atas, kan? Jadi Sayyidina Ali dia kata kalaulah agama itu dengan akal, maka yang logiknya adalah sapu dekat bawah, bukan sapu dekat atas ataupun sapu dekat bahagian dalam. Jadi itulah hujah mereka itu dikritik dengan mengatakan bahawa Iblis buat itu ataupun apa yang disebutkan di dalam bincangan ataupun ayat itu adalah bahawa qiyas yang salah yang dimaksudkan adalah qiyas yang salah, kan? Manakala kalau qiyas itu digunakan secara betul, maka ia tidak termasuk di dalam kritikan Sayyidina Ali dan juga tidak termasuk di dalam kisah iblis tersebut. Justru pendapat yang mengatakan bahawa qiyas itu adalah boleh digunakan sebagai salah satu daripada sumber hukum syarak, maka kita kena terimalah pandangan jumhur ulama. Okey. Jadi alhamdulillah, kerana rasa itu sedikitlah
perbincangan kita tentang al-qiyas. Jadi lepas ni kita akan tengok kepada dalil yang kelima, iaitu al-istihsan. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah untuk rakaman kali ini kita akan teruskan dengan kita punya kelas untuk subjek usul fiqh, iaitu sumber hukum yang kelima, iaitu al-istihsan. Okay, dalam bahasa Arab tulisannya adalah seperti ini. Alif lam alif istihsan. Okay, dari segi bahasa, dia berasal dari perkataan hasana. Okay, secara umum kita boleh kata bila dalam bahasa Arab, apabila ada perkataan sin di sini, maka dia akan membawa maksud meminta. Ataupun kita panggil talab. Jadi sebagai contoh, apabila perkataan isti'zan, ini maksudnya meminta izin. Apalagi istighfar. Ini minta ampun. Kita ada perkataan ghafara, ampun. Jadi apabila ada perkataan sin, alif, sin, ta, kan, maksudnya daripada alif, ditambah alif, sin, ta, di depan dia jadi ghafara, jadi istaghfara. Istaghfara membawa maksud meminta ampun. Ke istighfar. Okay, yang ni perbuatan kita panggil sebagai fa'il. Ini sebagai masdar ataupun isim, kata nama. Yang ni kata kerja. Jadi kita berbalik kepada istihsan ini dah berkaitan hasanah disambah dengan alif, sin dan ta. So dia jadi istahsana. Yastahsina jadi istihsan. So apa kaitan dia? Istihsan ni adalah secara bahasa kita boleh kata ni baik, hasanah ni baik. So bila ada istihsan, dia menjadikan sesuatu itu baik ataupun mengira, membuat sesuatu itu baik. Okey, ini dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah, istilah ni ada macam-macam definisi. Dan ada macam-macam definisi. Antaranya sebahagian, contohnya macam Al-Bazdawi, dia kata al-udulu an mujibi qiyasin ila qiyasin aqwa minhu wa huwa takhsisu qiyasin
bidalilin aqwa minhu, iaitu kita cenderung kepada, cenderung dari, maksudnya kita meninggalkan satu bentuk qiyas, kita pergi kepada qiyas lain. Maksudnya kita dah ada satu isu itu dia boleh gunakan dua qiyas. Qiyas satu, qiyas kita dah bincangkan. Qiyas itu adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Isu itu dari qiyas yang kedua. Jadi secara umum kita nampak qiyas satu ni yang nampak macam ramai yang macam lebih tepat. Seperti lebih tepat. Tetapi atas dasar-dasar yang tertentu, ada sebab. Kan? So dia ada sebab yang lain. Dia berpindah daripada qiyas yang satu kepada qiyas yang dua, ada sebab. Sebab-sebab ni lah. Apakah sebab-sebabnya? Nanti kita akan tengok. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan para ulama berpindah daripada isu tadi tu, dan daripada isu yang menggunakan qiyas satu, tetapi dia pindah kepada isu kepada qiyas yang kedua. Sedangkan qiyas yang kedua ni dia boleh juga, tapi dia macam kurang tepat, kan? Dia bukan kurang tepat, dia kurang jelas, kan? Dia kurang jelas. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan para ulama berpindah daripada qiyas yang satu ini kepada qiyas yang kedua. Kan? Contohnya kalau macam Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi, dia kata al-istihsanu tarkul qiyasi li dalilin aqwa minhu min kitabin au sunnatin au ijma'. Itu meninggalkan satu qiyas, iaitu kita meninggalkan qiyas yang satu tadi ni, kan? Qiyas satu kepada qiyas yang kedua li dalilin aqwa minhu, disebabkan ada satu dalil yang lebih kuat daripadanya. Jadi dalil itu boleh datang daripada Al-Quran, boleh datang daripada sunnah, boleh datang daripada ijma'. Tapi nanti kita akan tengok ada lagi banyak sebab-sebab tadi itu. Sebab ni boleh merujuk kepada Quran, sebab itu merujuk kepada sunnah, sebab itu merujuk kepada ijma'. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain. Okey, jadi kenapa para ulama dia pindah daripada satu qiyas kepada qiyas yang lain? Ada sebab-sebabnya, dan sebab itu yang mana para ulama melihat bahawa itulah yang lebih sesuai dan itulah yang lebih praktikal untuk diamalkan. Dan berbanding dengan kita menggunakan qiyas yang pertama, seolah-olah nampak macam lebih dari segi kita kata skemanya di sini. Tetapi dari segi aplikasinya kadang-kadang dia tidak sesuai. Jadi para ulama terpaksa berpindah dari segi aplikasinya kepada qiyas yang kedua. Jadi ini uniknya bila kita bincang tentang fiqh, kan? Dan juga usul fiqh. Okay, sebagai contoh, ni mungkin contoh yang agak agak teknikal lah, kan? So ada satu tanah wakaf. Kemudian tanah wakaf ni adalah tanah pertanian, kan? So tanah wakaf ini dia boleh dikiaskan dengan dua perkara. Yang pertama, qiyas satu adalah dengan jual beli. Kita sebut sebagai baik. Qiyas yang kedua boleh dikiaskan dengan sewa beli.
Sebut sebagai al-ijarah. Al-ijarah. Okey. Apabila kita bincang tentang tanah wakaf, kan? So dia akan ada apa nama kita panggil sebagai apa nama? Al-huquq al-irtifaqiyah. Dia ada hak tepi, hak berdekatan. Ataupun hak yang macam ni rafiq. Rafiq ni maksudnya hak yang datang sekali. Okay. Jadi apabila seseorang itu dia mewakafkan tanah, kan? Seseorang itu mewakafkan tanah, maka tanah tadi tu dia boleh dikiaskan dengan yang pertama dengan jual beli ataupun dia boleh kiaskan dengan sewa beli. Ini kita bincang dari segi haknya, kan? Haknya apa? Ia tidak akan termasuk dengan hukuk al-irtifaqiyah. So, sebab apa? Sebab dalam jual beli, bila tiada dalam akad, maka hak tadi tu, maksudnya hak tadi tu tiada dalam akad, kita sebut hak al-irtifaqiyah, hak tadi, hak tiada dalam akad, maka hak tak termasuk. Dan contoh hak al-irtifaqiyah ini adalah apa nama? Hak-hak yang kejap, saya takut tersilap ni. Anda cari dulu kejap. Al-huquq al-irtifaqiyah. Okey. Huquq al-irtifaqiyah ni adalah hak untuk mengambil manfaat. Contoh apa nama? Minum, apa lagi? Jalan, apa nama? Air, apa nama? Laluan air. Jadi kalaulah dalam tanah wakaf itu adanya laluan air, kita kata ada sungai di sini kan. Jadi kalau kita kiaskan hak jual beli tadi itu, bila kita kata mewakafkan tanah, hanya tanah sahaja yang termasuk, tidak termasuk hak al-irtifaqiyah. Maksudnya apa? Sungai ataupun sungai tak termasuk. Kan? Tapi kalau kita kiaskan dia dengan sewa beli, maka hak tadi tu termasuk. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang itu dia mewakafkan tanah dan tanah itu ada sungai, so kalau kita kiaskan yang pertama, baik, orang yang menerima tanah wakaf tadi itu tidak boleh menggunakan sungai yang ada di dalam tanah tadi. Tetapi kalau kita kiaskan dia dengan ijarah, maka orang yang menerima tanah wakaf tadi itu dia boleh menggunakan sungai tadi. Sebab apa? Sebab
bila kita sebab dia dikiaskan dengan sewa beli kan. Bila kita sewa rumah, maksud kita akan dapat semua sekali lah. Apa yang ada dalam rumah tu, manfaat apa yang ada dalam rumah tu kita akan dapat boleh guna. Ada aircon ke, ada apa ke, ada kipas ke, kita boleh guna sebab dia termasuk dalam akad sewa rumah. Jadi dalam keadaan ini secara kias yang lebih jelas, di sini yang skemanya. Ni yang lebih jelas. Kan? Tetapi para ulama sebahagiannya kata tak, dari segi aplikasinya tu dia macam tak kena. Jadi mereka menggunakan kias yang kita boleh kata kias yang kedua lah, dan alternatif. Jadi menggunakan kias yang kedua ini, maka hak irtifaqiyah itu akan termasuk sekali dalam tanah wakaf itu. Okay. Contoh lain lagi. Ini dalam bab wasiat. Okay, wasiat ini kita tahu dan dia adalah harta lah. Wasiat ini wasiat harta. Jadi apabila ia melibatkan harta, maka ada, kita dah bincang sebelum ni dalam Awaridul Ahliyah, ada orang-orang yang tidak boleh ataupun yang boleh dihalang daripada menggunakan harta dia. Kita panggil sebagai al-mahjur. Kan antaranya contoh adalah as-safih. Safih ni adalah kita boleh kata orang yang pemboros ataupun tak boleh uruskan kewangan. Ini as-safih. Jadi ketika as-safih ni masih hidup dan dia telah dihalang, maka dia tidak boleh guna harta. Apa sahaja perkara yang melibatkan harta dia tidak boleh guna. Kan? Akad dia tu tidak akan sah. Jadi adakah termasuk juga dalam harta itu adalah harta yang diwasiatkan? Jadi kalau ikut hukum yang asal, masuk kias yang pertama, maksudnya tak boleh lah. Maksudnya orang yang mahjur tadi, orang yang safih itu tidak boleh wasiat. Sebab apa? Sebab wasiat itu termasuk dalam urusan harta dia. Dan kita tahu dia tu telah mahjur, telah terhalang, maka dia tidak boleh mewasiatkan. Tapi dari segi yang kedua pula, kias yang kedua, ia boleh. Dan kerana apa? Ia dipandang baik. Kerana harta tadi tu hanya maksudnya hanya berpindah selepas dia mati. Jadi dia tak ada masalah pun dengan safih tadi. Sebab safih itu harta dia terhalang supaya menjaga harta dia daripada habis. Tapi sekarang ni bila dia dah mati, maka dia tidak ada apa-apa efek pun pada harta dia. Jadi bila dia telah mati, maka wasiat tadi itu diterima. Walaupun dari segi kias yang pertama itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab yang pertama itu dia kiaskan dengan harta secara umum. Okey. Jadi seterusnya kita tengok. Okay, tadi kita dah sebut sebab-sebab kias kan. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan kias itu? Apakah sebab-sebab yang kias tadi? So kita tengok. Yang pertama, kita panggil sebagai anwa'u al-istihsan. Jenis istihsan. Yang pertama, al-istihsanu bin nassi. Okay, contohnya. Bin nassi ni sama ada Al-Quran ataupun hadis lah.
dalam ayat dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang tiada. La tabi' ma laysa 'indak. Nabi sebut la tabi' ma laysa 'indak. Maksudnya kita panggil sebagai bai' ma'dum, dia panggil. Jual sesuatu yang tidak wujud. Jadi ini tidak boleh jual. Tak boleh jual sesuatu yang tidak wujud. Jadi para ulama mengatakan bahawa bai' ma'dum, menjual sesuatu yang tidak wujud itu adalah tidak dibenarkan. Bai' ma'dum itu tidak dibenarkan. Ini hukum asal. Tetapi dalam hadis Nabi SAW sebut, Man aslafa minkum falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Maksudnya apa? Sesiapa yang membuat aslafa, membuat tempahan, falyuslif fi kailin ma'lum, dan maka buatlah tempahan pada sesuatu timbangan yang diketahui. Maksudnya timbangan diketahui. Ini tempahan. Dan contoh bai' ma'dum ni apa? Contohnya kita menjual ikan di lautan. Contohnya jual ikan di laut, contohnya macam sekarang ni, saya cakap dekat penjual, dekat pembeli, dia kata, okey sekarang ni Abu, aku nak jual ikan 1 kilo. Lepas tu Abu tanya, ikan tu mana? Ikan tu ada dekat dalam laut. So, ikan itu sah tak sah? Jualan tadi tu tidak sah. Sebab apa? Sebab dia masih belum ada ikan tersebut. Begitu juga dengan menjual burung di angkasa sebagai contoh. Dan Abu ni aku nak jual burung. Burung tu mana? Dia tengah terbang lagi. Tak tangkap lagi. So itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab itu termasuk di bawah bai' ma'dum. Menjual sesuatu yang tidak ada. Kita tak ada lagi, kita nak jual. Tapi Nabi kata, kalau nak buat tempahan, maka buatlah timbangan yang diketahui, berat yang diketahui, dan juga masa. Untuk mengelakkan, untuk elak jahalah kita panggil. Maksudnya tidak tahu tadi tu. Sebab apa? Sebab bila tempahan itu telah kita tahu kita nak buat apa. Kan? Itu dinamakan sebagai bai' salam. Bai' salam. So bai' salam ini dari segi hukum asalnya adalah mesti, dia bukan konsep-konsep deposit dah. Kena bayar penuh. Kan? Maksudnya, saya nak jual kain yang masih tengah buat lagi kepada Abu. So Abu kata, boleh aku nak beli kain dengan kau, aku nak tempah kain dengan kau, aku nak kain sekian, dengan berat sekian, dengan saiz sekian, color sekian dan sebagainya. Kemudian saya terima. Jadi apa yang Abu kena buat? Abu kena bayar secara keseluruhan, bayar penuh. Ini dari segi hukum asal bai' salam. Kan? Tapi yang kita amalkan sekarang ni, kita ada istilah dia panggil sebagai urbun. Ini kita panggil sebagai deposit. So urbun ni, kalau yang kita tengok dalam buku fiqh klasik, majoriti ulama' dia kata tak boleh urbun ni. Kan? Yang boleh bai' salam tu adalah dengan dibayar penuh. Tapi kita kena faham, zaman tu masyarakat, penjual dan pembeli itu saling mempercayai.
Kan? Bila kita bagi barang, kita akan dapat barang. Bila bagi duit, dia akan dapat barang. Tapi zaman sekarang ni tak nak kita terpaksa memperkenalkan konsep orbun, konsep deposit. Sebab tanpa deposit, sebab konsep deposit ni, contohnya tak jadi. Tak jadi beli. Kan? So pembeli dia kata, okey aku nak tempahan sekian. Lepas dia dah bayar deposit, dia kata ini kalau dalam baik salam, dan baik salam dia dah bayar penuh, tak jadi, dia kena pulang balik barang. Kan? Sebab apa? Sebab itu dinamakan sebagai tempahan. Kita bayar untuk dapat barang. Dan bayar untuk dapat barang. So bila barang kita tak nak, maka kita boleh ambil balik duit kita. Tapi bila dalam bab orbun, kita bagi duit, lepas tu kita cancel. Contohnya saya sebagai pembeli, saya bayar duit dan saya cancel. So, deposit tu hangus. So, deposit tu hangus atas dasar apa? Kan? Deposit hangus itu atas dasar apa? Dekat sinilah yang jadi isunya jahalah. Sebab itu sebagian ulama' dia kata, orbun ni tidak boleh, deposit tu tidak boleh. Tapi kita kena faham. Kan? Orbun itu dia jadi sebab sekarang ini kita ada nilai masa. Dia ada nilai masa. Jadi deposit itu atas dasar masa yang telah habis. Dan dia bukan semata-mata melihat kepada barang. Itu kepada servis yang telah dikeluarkan oleh penjual tadi tu. Dia dah beli barang dan sebagainya. Dia dah mengambil masa dan itulah yang dibayar, perlu ditebus oleh pembeli yang tidak jadi membeli barang. Jadi bila kita kembali balik kepada perbincangan kita, so tempahan itu dari segi hukum asalnya ia sepatutnya dikiaskan dengan baik maklum. Sebab apa? Sebab dia menjual sesuatu yang tiada. Tetapi ada dalil lain yang Nabi SAW benarkan atas dasar istihsan. Sebagian ulama kata itu atas dasar istihsan. So sebab itu dinamakan sebagai al-istihsanu bin nas. Ada nas lain yang datang memindahkan kias yang lebih jelas tadi itu, yang kias pertama, kias maklum itu, kepada kias yang kedua. So dia datang dengan nas daripada hadis juga. Okay, yang kedua adalah al-istihsanu bil ijma'. Okay, al-istihsanu bil ijma' ni adalah biasanya merujuk kepada perbuatan manusia yang akhirnya diterima oleh para ulama'. Saya panggil sebagai adat lah ni. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang bai', jual beli, dia mesti ada taradhi dan dia mesti jelas. Kan? Bila kita nak beli beras, sebagai contoh. So dekat beras itu kena ada maklumat-maklumatnya, 1 kilo, berapa RM, lepas tu harga dia, lepas tu berapa beras hancur, beras jenis apa. Kan? Jadi kita kena jelas semua ini. Kan? Kalau tak jelas, maka jual beli tadi tu dia panggil sebagai jual beli bai' gharar. Bila ada unsur gharar, maka jual beli tadi tu tak sah. Ada unsur gharar. Dan jual beli itu tidak sah. Tapi bila kita dalam kehidupan dari segi aplikasinya, kadang-kadang ada sebahagian banyak keadaan
jual beli itu dia akan berlaku, akad itu akan berlaku dalam keadaan adanya gharar. Sebagai contoh, toilet, tandas awam. Bila kita masuk toilet, so dia ada bayar 30 sen. Ni untuk air, buang kecil. Dan dia ada 50 sen untuk buang besar, sebagai contoh. RM1 untuk mandi. Jadi, bayar duit tadi tu 30 sen, 50 sen, RM1 ni untuk atas dasar apa? Atas dasar apa? Air. Masing-masing menggunakan air yang berbeza. Setiap orang yang masuk akan menggunakan air yang berbeza, 30 sen. Bayar sama, tapi penggunaan air yang berbeza. Masa juga berbeza. Ada orang dia buang air besar lebih lama. Ada orang buang air besar sekejap. Ada orang dia bila masuk dalam toilet dia akan mandi lama dan menggunakan air yang banyak. Tetapi dengan bayaran yang sama, iaitu RM1. Jadi bila kita nak kiaskan dia, dari segi hukumnya dia akan jadi gharar. Sebab apa? Sebab toilet tadi tu dia akan ada tak jelas. So ini kias yang pertama. Tetapi para ulama dia menerima perkara tersebut atas dasar ijma'. Sebab apa? Sebab dari segi aplikasinya, benda tu dah biasa berlaku dalam masyarakat manusia. Dan orang duduk dalam toilet itu berapa lama itu, maksudnya memang itu prosesnya yang berlaku untuk mengelak masalah. Dan benda itu daripada zaman dulu pun. Kalau zaman dulu dia menggunakan hammam, kita panggil. Hammam ini apa? Spa. Rumah panas. Rumah uap macam itulah. Ada yang duduk lama dan ada yang duduk sekejap. Okay, yang ketiga. Al-istihsan bil-urfi. Jadi macam seolah-olah hampir sama dengan al-istihsan bil-ijma'. Tapi ijma' ni adalah yang sepakat. Tapi urfi ni dia mungkin berbeza ikut tempat. Dan toilet tadi tu secara umumnya memang mana-mana negara dia macam tu. Dan kalau kena bayar, memang kita tidak pernah pun ukur berapa tempoh masa dia duduk dan kita tidak pernah pun ukur berapa banyak air yang digunakan. Okay, tapi bila al-istihsan bil urfi, ada sebahagian tempat dia terima, ada sebahagian tempat dia tidak terima. Okay, dari segi hukum asal wakaf, wakaf ni maksudnya apa? Waqfun, dia berhenti. Jadi dari segi hukum asalnya, wakaf ini adalah mesti sesuatu yang berhenti dan tidak bergerak. Dan ia merujuk kepada sesuatu, biasanya merujuk kepada bangunan. Sebab apa? Sebab dia wakaf dan tidak berhenti dan tidak bergerak. Jadi perkara yang ini maksudnya mangkul. Mangkul ni adalah daripada perkataan naqala, sesuatu yang bergerak. Jadi secara umum dari segi hukum asalnya, sesuatu yang mangkul itu maka tidak boleh wakaf. Sebab apa? Sebab contohnya macam kereta. Kereta itu tidak kekal. Dia tidak duduk di satu tempat. Dia bergerak. Hukum asal. Jadi ada sebahagian ulama tidak mengiktiraf, kalau kita dalam kitab-kitab terus tidak mengiktiraf wakaf mankul, buku, pen, apa lagi, komputer. Sebab apa? Sebab dia boleh bergerak. Dan wakaf itu mestilah berhenti. Dan kalau dalam tajwid, waqaf. So bila kita baca-baca, kita waqaf, kan? Berhenti.
So itu dari segi hukum asal. Dan apa lagi? Wakaf perabot, wakaf pinggan mangkuk dan sebagainya. Sebahagian ulama tidak menerima wakaf mangkul. Tetapi ada sebahagian ulama dia terima wakaf mangkul. Sebab apa dia tak terima? Ini kias yang pertama lah. Sebab apa? Sebab wakaf itu sendiri adalah sesuatu yang berhenti. Tetapi ada sebahagian ulama dia menggunakan kias yang kedua. Kias yang kedua, dia kata boleh. Sebab apa? Uruf masyarakat tersebut terima. Benda tu dianggap baik. Kan? Jadi, kita boleh menggunakan istihsan bila urfi ni. Kebanyakan kita sekarang ini, kita menggunakan pandangan yang kedua. Maksudnya, boleh mewakafkan buku, van jenazah dan sebagainya. Okay, yang ketiga, yang keempat, al-istihsan bil-darurah. Okay, ini sebagai contoh jual beli yang ada gharar kecil. Kita panggil gharar yasir. Ataupun ghabnun yasir. Contohnya bila kita kedai, kita beli buah. So, buah tu dia bercampur. Kan? Buah tu dia bercampur antara yang elok dengan yang tak elok. Ataupun bukan tak elok lah. Yang tak elok, yang elok dengan yang separa elok. Dan penjual pun dia tak tahu. Kan? Dia kata berdasarkan pengalaman dia, dia kata okay, kalau buah macam ni, rasa dia macam ni. Kan? Ataupun itu nak tak nak kita kena terima perkara tersebut. Kan? Sebab apa? Dari segi hukum asalnya kalau kita kata kias yang pertama, gharar ni sikit ke banyak ke tidak boleh. Kias satu tak boleh ada gharar. Tapi kias dua boleh gharar yasir. Kita beli kentang, beli bawang. Zaman Nabi dah berlaku benda tersebut. Kan? Apalagi si timbangan, mungkin 0.1 kilo, beza sikit. Akan ada gharar di situ sikit-sikit. Tapi dia dimaafkan. Kan? Sebab apa? Sebab darurah. Kan? Untuk mengelak daripada masalah kepada manusia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia juga mungkin dari segi percikan air. Kencing. Di seluar. Ataupun pakaian. Ketika dalam toilet. Jadi, kias yang pertama, kencing itu banyak ke sikit ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita masuk toilet, kita buang air, kita boleh yakin ke yang seluar kita tu langsung tidak kena najis. Kan susah. Kan? Jadi kalau ikut kias yang pertama tak boleh. Sebab apa? Sebab ada unsur najis. Tapi kias yang kedua boleh. Ataupun kita kata dimaafkan. Dengan sebab darurat tadi. Istihsan lah. Maksudnya apa? Kita terpaksa menggunakan kias yang lain. Kan?
menggunakan kias yang lain, iaitu Nabi SAW memaafkan yang sikit-sikit itulah kan kepada manusia. Okay, yang ke-5. Al-istihsan bil maslahah. Yang ni nanti dia akan bertindih, nanti ada sebahagian yang akan bertindih dengan masalih mursalah. Yang ni sumber yang ke-6. Okay, contohnya, dia ada satu istilah dipanggil sebagai al-ajir al-mushtarak. Penyewa berkongsi. Jadi, apabila seseorang penyewa itu menyewa rumah, kan? Dia sewa rumah. Kemudian rumah itu ada rosak sikit. Maka siapa yang nak bertanggungjawab? Kan? Siapa yang nak bertanggungjawab? Kalau ikut kias yang asal, yang bertanggungjawab itu adalah tuan rumah. Tapi kita terpaksa menggunakan kias yang kedua dengan sebab maslahat. Kan? So kalau ada rosak sikit, yang kena tanggung itu adalah apa? Nyewa. Melainkan rosak itu adalah rosak yang berlaku secara luar kawalan. Contohnya ada gempa bumi, lagi banjir dan lain-lain lah. Sebab dari segi hukum asalnya adalah apabila dia sewa rumah, kan? So tuan rumah telah menyediakan asas rumah. Dia sewa rumah. Jadi kelengkapan asas semua dah telah disediakan oleh tuan rumah. Jadi kalau ada rosak sikit-sikit, rumah tu masih ada? Ya, rumah masih ada. Fungsinya masih ada? Ya, fungsinya masih ada. Jadi kalaulah kita menggunakan kias yang pertama, maka dia akan menjadi masalah kepada tuan rumah. Kan? Penyewa akan ambil kesempatan. Jadi atas dasar maslahat, istihsan bil maslahah, kita mengkiaskannya dengan cara yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan maslahat manusia pada waktu ini, pada zaman ini, yang tidak baik seperti macam orang dulu. Okey, kemudian yang ke-6. Istihsan bil qiyas al-khafi. Okay, kita kias ni dia ada kias jali. Jadi kias khafi. Kias jali ni adalah kias yang terang. Kias khafi ni kias yang tersembunyi. Ataupun samar-samar. Jadi, air liur, ni dari segi hukum lah kita nak isunya. Air liur burung.
Jadi ailio burung ni kita nak kiaskan dia dengan apa? Kias yang jelas ni adalah dia dikiaskan dengan bahaim, pun haiwan buas ataupun haiwan liar yang mungkin najis. Sebab kita tak tahu dia makan apa. Tetapi ada sebahagian ulama dia menggunakan kias khafi. Dia kata burung itu dia kiaskan dengan manusia. Dan kerana dia minum daripada sumber manusia. Maksudnya burung itu minum dari cawan manusia ataupun bekas manusia. Maka dia menjadi suci. Ini adalah kias khafi. Maka dia menjadi suci. Berbanding dengan yang lebih jelas. Sebab burung itu diliar, terbang. Tetapi sebahagian ulama dia kata burung itu boleh dikiaskan dengan manusia juga sebab dia minum daripada bekas manusia. Okay, inilah 6 jenis-jenis qiyas. Okay, dari segi kehujahan. Okay. Sebahagian ulama menganggap ia adalah dalil. Ada sebahagian kata bukan dalil. Antaranya adalah Imam Syafi'i. Sampaikan dia kata al-istihsanu huwa taladzuz wa qaulun bil hawa. Sebab apa? Sebab dia pandai-pandai pindah daripada kias kepada kias yang lain. Daripada kias satu yang lebih jelas kepada kias lain yang kurang jelas. Kan? Dan juga dia kata man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang mengambil kias, yang melakukan kias, maka dia telah membuat satu syariat yang baharu. Tetapi dengan penelitian tengok kepada perbincangan ataupun contoh-contoh Imam Syafi'i, contoh-contoh fiqh Imam Syafi'i, dia banyak aplikasi kias. Aplikasi istihsan. Jadi dekat sini sebahagian ulama dia mengatakan bahawa istihsan yang dimasukkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kata-kata dia, kan yang ni al-istihsan, dan juga di sini man istahsana ini adalah merujuk kepada hawa nafsu semata-mata. Kan, merujuk kepada hawa nafsu. Dan ini pun merujuk kepada hawa nafsu. Adapun istihsan yang dibuat dengan kaedah-kaedah yang kita sebutkan tadi tu, kan? Dengan istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan uruf, istihsan dengan darurah, istihsan dengan maslahah, istihsan dengan al-qiyas al-khafi, itu tidak termasuk di dalam larangan ini sebab manusia, ulama buat itu bukan berdasarkan hawa nafsu mereka tetapi ada sandaran mereka yang lain. Kan? So dekat sinilah sebahagian ulama mengatakan bahawa sebenarnya Imam Syafi'i itu termasuk juga dalam golongan yang atas ini yang menerima istihsan. Kan? Sebab apa? Sebab dari segi aplikasinya dia seolah-olah mengaplikasikan istihsan itu dalam fatwa-fatwa beliau. Jadi
Yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu adalah istihsan yang dibuat atas dasar hawa nafsu semata-mata tanpa ada panduan daripada syarak. Okay, jadi itu sajalah sedikit perkongsian tentang istihsan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.